IKIM FM, inspirasi utama anda, kembali bersama Taizo Alexander dan Pian. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat yang terus setia dari macam-macam perkongsian topik lah dari awal pagi tadi. Dan saat ini kita bawakan satu segmen yang dibawakan oleh LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, bercerita tentang cukai keuntungan modal. Ya, bersama dengan tetamu Puan Nuriah binti Muhammad Mainuri, Pengarah Bahagian Jabatan Operasi Cukai LHDN. Sepanjang Malaysia lah kat situ kan. Assalamualaikum Puan Nuria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami berbagi dengan cerita tentang cukai ni. Kami berdebar dada. Ini cukai persendirian ke cukai syarikat? Cukai apa tadi? Keuntungan modal kan. Itu untuk individu ke syarikat ke macam mana Puan? Sila. Belum masuk cerita lagi dah terus tanya bertubi-tubi ni. Bukan. Saya suka the vibes. Semangat tu kan. Dia kena celik cukai. Kami bila bercakap tentang cukai ni, kami rasa pening. Kenapalah kami kena umumkan apa, kita kena isi borang apa tu? E-filing. Tapi hari ni mungkin berbeza sikit. Mungkin ada yang baru dengar ataupun yang baru nak berjinak-jinak, nak menguruskan cukai masing-masing berkaitan dengan cukai keuntungan modal. Mungkin apa yang dimaksudkan dengan cukai keuntungan modal? Silakan. Okay. First and foremost, Alhamdulillah, terima kasih kepada IKIM kerana memberi slot ni lah pagi ni kan untuk LHDNM ataupun hasil lah berkongsi sedikit sebanyak pengetahuan tentang cukai. Okay, kita harapkan supaya perkongsian ni dapat memberi kefahaman kepada pembayar cukai, terutamanya pembayar cukai yang terlibat. Berbalik kepada soalan Taizo tadi kan, siapa sebenarnya yang akan kena cukai keuntungan modal. Okay, tapi sebelum kita pergi kepada cukai keuntungan modal tu, mungkin saya jelaskan sikitlah apa bezanya keuntungan modal dengan pendapatan. Okey, contohlah Pian ada rumah yang disewakan 2,000 sebulan. Okey. So pendapatan sewa tu adalah pendapatan. Tapi bila Pian jual rumah tu, katakan 2 juta ke, boleh kan? Kat mana rumah tu Dan ada keuntungan. Katakan beli dulu 1 juta, sekarang jual 2 juta kan? So ada keuntungan 1 juta. Ya, so itu keuntungan tu disefatkan sebagai keuntungan modal. Beli tu Datuk lah ke macam kita pinjam bank tu berapa? Tu nanti adalah pengiraan dia macam mana nak kira tu kan. Itu keuntungan modal. Satu lagi contohnya takkan Pian je kan. Taizo lah. Taizo for example ada memegang saham. Pegang saham. Pegang sama saham. tu. Pegang saham. So selalunya syarikat akan, bila kita pegang saham, syarikat akan bayar dividen. Kan? So dividen tu adalah pendapatan. Tapi bila Taizo jual saham tu dan ada keuntungan, katakan dulu beli mungkin RM1 agaknya, sekarang jual RM1.50 satu tu. So 50% tu sikit kan. Setiap unit tu itu adalah keuntungan modal. So selepas itu beza dijual. dia keuntungan tu. So itu bezanya antara pendapatan dengan keuntungan modal. So sebenarnya keuntungan cukai atas keuntungan modal ni bukanlah benda yang sangat baru dekat Malaysia. Untuk hartanah, kita memang dah ada akta cukai harta tanah ataupun Real Property Gains Tax yang mencukai keuntungan daripada penjualan hartanah dan juga saham syarikat harta tanah. So maksudnya kalau macam tadi tu Pian akan kena cukai lah. Tapi untuk keuntungan modal sebelum 1/1/2024 tak ada lagi konsep percukaian atas keuntungan yang lain, keuntungan modal yang lain. So penjualan saham oleh Taizo tadi tu tak kena cukai keuntungan tu. Okay. So ni baru lagi mula ke ni? Baru. Kita baru perkenalkan tahun ni 1/1/2024, tapi berkuat kuasa mulai bulan 3, 1 Mac 2024. So ini kira skop baru ni lah. Itu berdebar dada kami mendengar kan tu. Ada jual rumah ke? Yalah, ada jual rumah tapi rugi. Yang ada kan? So kalau rugi, dia sebab konsep dia adalah keuntungan. So kena cukai kalau ada untung. So kalau tak ada kerugian, sama ada tak kena cukai ataupun nanti kerugian tu bolehlah. Adalah kaedah dia macam mana nak bawa ke tahun ke depan ke apa semua kan. Itu lagi teknikal idok lekan pagi ni. Betul. Dengan pening-pening dengan kami. Hari Isnin ni, Monday Blues kami ni. Tambah lagi dia sebenarnya ada dua lah. Bila kita perkenalkan cukai keuntungan modal ni, so ada dua aspek. Satu adalah keuntungan daripada penjualan modal harta, sama ada harta alih dengan harta tak alih
di luar Malaysia itu pun kena cukai, dah termasuk dalam skop. Contohnya Pian ada hartanah dekat Beverly Hills. UK, for example nama kan. Beverly Hills. For example gitu kan. Takkan Miami pula. Buat parti pula nanti. Okey. So Contoh di apabila luar keuntungan negara, tu dibawa masuk ke Malaysia kan, dihantar ke Malaysia, maka sepatutnya boleh kena cukai. Itu skop dia lah kan. Kena cukai ke tak tu different story lah. Tapi maksudnya boleh kena cukai dalam skop ni. Itu satu. Satu lagi adalah yang kita nak cakap pada pagi ni adalah berkenaan dengan keuntungan daripada pelupusan saham syarikat yang tak disenaraikan. Tak disenaraikan tu maksudnya macam syarikat senarai berhad, macam tu kan. Kalau syarikat yang syarikat saham tersenarai ni yang public listed company lah, yang tu tak termasuk dalam skop kita. Okey. Itu mungkin lebih besar ataupun lain lah dia punya percukaian. So yang kita nak cerita pagi ni adalah cukai keuntungan modal atas pelupusan saham syarikat tak tersenarai yang mana dia berkuat kuasa mulai 1/1/2024 tapi dilaksanakan mulai 1 Mac 2024. Itulah cerita. Dan berapa kadar cukai tu? Kadar cukainya. Okey. Kadar cukai tu dia akan bergantung kepada bila tarikh saham tu diperolehi. Okey. Kalau saham tu diperoleh sebelum 1/1/2024, dia diperoleh pada 2023 ke 2022 ataupun sebelum-sebelum ni lagi. Jadi pelupus tu dia boleh pilih sama ada dia nak dikenakan cukai pada kadar 2% atas nilai jualan ataupun 10% itu adalah atas pendapatan bercukai. Maknanya daripada harga nilai balasan tu, nilai pelupusan tu, tolaklah dengan apa-apa potongan-potongan yang 10%. dibenarkan. Yang tu 10%. Itu untuk saham-saham yang dia beli, syarikat tu beli sebelum 1/1/2024. Kalau saham tu adalah yang dibeli mulai 1/1/2024, kadar cukainya memang 10% lah. Itu atas pendapatan bercukai. Maknanya daripada nilai balasan, tolaklah potongan-potongan yang dibenarkan di bawah undang-undang. Then whatever balance tu atas 10%. Itu kadarnya. Jadi contoh-contoh yang boleh dicukai untuk cukai keuntungan modal selain daripada saham, bangunan, lagi apa lagi? Koperasi pun kena juga termaktub Okey, ada banyak ni soalan ni. Memang saya sukalah sebab Ya, kami pening. Kami rasa macam ada join tapi kena bayar ke tidak ni kan. Itu yang kita tahu. So siapa yang kena cukai keuntungan modal ni? So yang kena cukai keuntungan modal ni pada masa sekarang ada 4 kategori pembayar cukai. Okey. For sure bukan individu. Okey, individu tak kena cukai keuntungan modal. Okey. So syarikat Sdn Bhd, enterprise, syarikat tak kisah. Yang penting dia melupuskan saham apa. Saham syarikat tidak tersenarai. Syarikat tu yang diperbadankan dekat Malaysia, itu satu kategori. Okey. So kita cakap tadi siapa kan? Siapa yang kena cukai keuntungan modal ni? So satu syarikat, dua perkongsian liability terhad, ketiga badan amanah dan yang keempat adalah koperasi. So termasuklah juga mana-mana entiti labuan ni sebenarnya bawah pencukaian lah yang kena cukai bawah ACP, Akta Cukai Pendapatan, yang tu pun akan tertakluk kepada cukai keuntungan modal ataupun CKM ni lah. Okay? So tadi kita dah cakap siapa kan. So sebenarnya apa tadi cakap saham tu apa pula saham yang tu saham, bangunan. Lagi apa lagi? Taizo bukan bangunan. Bangunan tu bangunan yang boleh keuntungan daripada pelupusan bangunan. Betul. Rumah ke apa ke tak kisahlah beli dia kan. Yang itu bukannya dicukai di bawah Akta Cukai Pendapatan CKM ni. Keuntungan daripada pelupusan hartanah, bangunan, rumah semua tu dicukai di bawah akta lain. Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah. Tak termasuk dalam ni. Yang kita kata, yang itulah kita dah introduce lama dah. Yang mulai 1/1/2024 ni memang cukai keuntungan modal atas keuntungan daripada penjualan saham, pelupusan saham. So yang lain-lain
kami punya reta-reta kami sekali termasuk dalam ni. Rupanya saham Jual sahaja. ke rata Kalau semua tu? hartanah, kalau saham harta tanah kena cukai, tapi Ah. bukan bawa akta cukai pendapatan. Itu bawa akta cukai harta tanah yang lain. Oh. Yang baru ini kami faham. apa yang ni adalah keuntungan atas pelupusan saham. Satu, bila kita lupuskan saham, tadi itulah 4 kategori tu. Company, siapa? Syarikat, perkongsian liability terhad, badan amanah dan juga koperasi. Apabila entiti ni melupuskan saham yang dia pegang dalam syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan syarikat tu bukan syarikat tersenarai. Kita panggil pendek dia STT, saham tidak tersenarai. Okey, itu satu. Ataupun kalau 4 entiti ni dia melupuskan saham anak syarikat dia yang berada di luar negara, tapi anak syarikat tu dia ada hartanah dekat Malaysia. Apabila company ataupun perkongsian liability terhad ni dia melupuskan saham syarikat luar negara tapi yang ada hartanah dekat Malaysia, yang itu pun akan tertakluk kepada cukai keuntungan modal. Baik, kejap lagi kita akan sambung lagi bersama dengan Pengarah Bahagian Jabatan Operasi Cukai LHDN. Okey, nantikan bersama dengan Puan Nuriah binti Muhammad Mainuri. Sekejap lagi kita nak kira-kira ya. Jangan ke mana-mana, terus Berapalah sahabat dia ni? Berapa cukai nak kena bayar ni? Terus dengar. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda, kembali bersama saya Zainal dan Pian dan juga Puan Nuriah Muhammad Mainuri, Pengarah Bahagian Jabatan Operasi Cukai LHDN, kembali bersama kita tentang CKM. Cukai keuntungan modal. Jom kita Puan, kita sambung. Macam mana nak kira-kira peratusan-peratusan ni? Kadarnya kita dah tahu dah tadi. Cuma nak kira tu macam mana? Nak kira tu tadi tu lah kita kata pada kadar dia 2% ataupun 10%. Tadi tu kan. Cuma saya rasa saya kena highlightkan beberapa perkara lah yang pembayar cukai tadi tu kena cakna. Yang pertama ada 3 benda. Satu, pasal tarikh pelupusan dan juga tarikh pemerolehan saham tu. Lepas tu yang kedua, apakah dia harga pelupusan dengan pemerolehan saham. Dan yang ketiga, konsep pendapatan ataupun kerugian larasan. Okey. So pasal tarikh ni, tarikh mana yang kita nak katakan sebagai tarikh saham tu dilupuskan? Okey. So biasanya kita akan ikut tarikh perjanjian kalau ada. Okey. Kalau tak ada perjanjian jual beli ke pelupusan tu tak ada, maka kita akan ambil tarikh penyelesaian pelupusan. So tarikh penyelesaian pelupusan ni dia bergantunglah sama ada kita tengok ada tarikh pindah milik saham tu ataupun kalau katakan dia dah bayar dulu, dah siap-siap bayaran berapa harga dia tu, so kita akan ambil yang mana paling awal antara dua tu lah, antara tarikh pindah milik ataupun tarikh kan biasanya ada betul. So itu di pihak penjual, maksudnya harga pelupusan. Tarikh itu bila kan? Di pihak pemeroleh, pembeli tu pun sama jugalah. So tarikh yang samalah, tarikh pelupus adalah juga tarikh pemerolehan. Itu satu, itu dari segi tarikh. Dari segi harganya kan, dari segi harga kita ambil, kalau dalam perjanjian selalunya dia akan cakap pun berapa harga aset tu saham tu dijual ke ataupun dilupuskan. So kita akan ambil nilai balasan tu. Yang penting adalah konsep nilai tu mestilah nilai pasaran.
Maksudnya sebab kadang dia boleh berlaku antara company yang related lah, dipanggil associated enterprise kan. So yang penting mestilah nilai pasaran, iaitu harga yang wajar lah untuk transaksi pelupusan. Dan aspek yang ketiga yang pembayar cukai ni perlu pastikan ataupun perlu tahu bahawa kita ada konsep pendapatan ataupun kerugian larasan. Maknanya dalam tu adalah potongan-potongan ataupun perbelanjaan yang boleh dibenarkan, dan juga konsep bahawa kalau ada kerugian tu sebenarnya dia boleh dihantar ke tahun depan ataupun dan ada tempoh dia lah sampai bila kerugian tu boleh direcognize kan. Tak ada kira siap-siap tolak siap-siap rugi tu. Sebab dia bila cukai keuntungan modal ni, kalau macam kita hantar borang biasa ni setahun sekali kan. Tapi kalau untuk cukai keuntungan modal ni, setiap kali berlaku pelupusan tu kena setiap kali tu setiap kali submit. transaksi. Katakan mungkin berapa hari bulan hari tu 1,000, kemudian 3-4 bulan kemudian lupus lagi 2,000. So itu adalah satu transaksi yang berasal. Saham-saham yang dimaksudkan tak tertakluk kepada saham di bursa kan, tetapi saham untuk syarikat-syarikat pun sama juga kan. Sebab kami tak faham, kami orang biasa yang mendengar cerita ni. Jadi kami nak kena fahamkan diri kami ni. Jadi pelaporan tadi macam Puan sebutlah, dia boleh jadi beberapa kali dan berkala dalam satu tempoh tu. Macam mana kalau boleh jelaskan sikit? So setiap satu pelupusan tu dikira sebagai satu pelupusan yang berasingan. So kalau katakan satu company ni dalam satu tahun taksiran dia tu, satu tempoh asas tu, dia ada melupuskan 2 kali. So 2 kalilah sebenarnya dia kena submit borang. Sebab setiap satu tu adalah transaksi yang berasingan bagi tujuan pelaporan CKM. Borang secara online. Iya, betul. So borang untuk CKM ni e-filing secara online di portal LHDN lah, di MyTax. Okey. Dan bila company perkongsian liability terhad ni kena hantar borang, so dia kena hantar dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pelupusan tadi tu. Tarikh penjualan tu lah. Betul. Samalah juga dengan bayaran. Bayaran pun kena dibuat dalam tempoh 60 hari tu juga. Setiap kali permohonan tu ada kena fees ke apa-apa? Tak selain ada. Pada 2%, 10% tu. Itu kadar cukai tak ada. Melainkanlah agaknya ada engage ejen cukai bertauliah ke kan, yang tu lainlah. Tapi untuk tujuan pelaporan BNCP, maksudnya borang nyata cukai pendapatan, kalau buat sendiri tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa fees. Macam istilah pelupusan tu maknanya itu merujuk pada sebarang transaksi lah yang melibatkan, yang termaktub lah di bawah kita nilai Puan dan CKM tu sendirilah. Sebab selalunya kita sebut macam jual saham, beli saham kan. Sebenarnya pelupusan tu luas lagi. Dia mungkin pindah milik kan, penyerahan hak ke pembayaran, lepas tu contohnya dia offset hutang pun termasuk dalam transaksi lah. Transaksi yang menyebabkan saham itu berpindah milik, berpindah tangan. Itu semua adalah termasuk dalam kategori pelupusan. Okey, dan kita harap ramai juga yang dah faham, dah sedia maklum, dan mungkin ada dah selama ni melaksanakan transaksi tersebut sebelum 2024. Tapi dah masuk 2024 ni, kena cakna dan kena tahu. Jadi mungkin apa pesanan Puan khususnya pada sahabat pendengar IKIM FM untuk tunaikan tanggungjawab dan kira ambil tahu juga tentang CKM, cukai keuntungan modal yang kita bincangkan hari ini. Okey, hopefully dengan perkongsian kita yang singkat pagi ni, tapi rasanya macam sangat padu lah kan. InsyaAllah. Dan banyak harta di banyak mana saya tahu macam mana nak. Yelah, saya tengah fikirkan saham mana yang nak dilupuskan ni. So harap-harapnya pembayar cukai dah ada pertambahan kefahaman tentang CKM kan. Dan penambahbaikan ni sebenarnya pentinglah untuk negara kan, sebab dia memperluaskan asas cukai kan. So kita dapat juga menambah baik pentadbiran percukaian kan. So sebagaimana yang Pian sebutkan tadi itulah, tanggungjawab percukaian ni memang adalah tanggungjawab setiap individu, syarikat, entiti semua kan. Dan yang penting bila kita faham peraturan percukaian ni, sebenarnya urusan percukaian kita makin mudah kan. Dan pada masa yang sama, bila kita membayar cukai kita dengan tepat, sebenarnya kita ni menyumbang kepada pembangunan negara. Okay? So kalau pembayar cukai ada apa-apalah maklumat yang diperlukan, silalah layari portal hasil di www.hasil.gov.my. Itu dia dapatkan info lanjut, dan insyaAllah apa yang dibawakan menerusi segmen kita bersama LHDN di IKIM FM ni pun macam Puan sebut tadi lah, dapat menambahkan kefahaman kita dan dapat tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab. Terima kasih Puan Nuria binti Muhammad Mainuri, Pengarah Bahagian Jabatan Operasi Cukai LHDNM untuk perkongsian hari ini. Jumpa lagi Puan insyaAllah ya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita hari ini, sahabat-sahabat sekalian, dari 6 hingga 10 pagi bersama Taizo dan Pian. Kita
minta maaf kalau ada sebarang silap salah dan terima kasih atas kesetiaan semua. Nantikan Syafiq Saleh. Sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKIM FM.